مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ومعلمنا ولذوي الحقوق علينا وخصوصا مصنف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمم لوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ثم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, ibu bapa yang dikasihi Allah SWT, insyaAllah sekalian, pertama kita syukur kehadrat Allah SWT pada malam ni. Allah SWT telah pilih saya dan tuan-tuan pertama datang ke rumah Allah SWT bagi mengimarahkan rumah Allah SWT, dan kemudian dapat kita solat fardu maghrib secara berjemaah, dan selepas itu pula kita dapat duduk dalam kuliah di antara maghrib dan isyak. Kita telah memanfaatkan masa kehidupan kita dengan kita bermujahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita panjangkan masa, kita sambung pengajian kita pada kitab Ushul Tauhid pada muka surat 21 Jawi dan muka surat Umi 154. Tiba pada tambihun. Hari ini sebab ada pertukaran sikit masa, sebab saya dah telah tersalah susun jadual. Jadi minggu ni saya tukar. Alhamdulillah diperkenankan oleh Allah Ta'ala pertama, diperkenankan oleh orang sini. Jadi insyaAllah alhamdulillah Allah masyul Allah laku. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi fi daraini amin. Tanbihun. Apa tanbih? Tanbih ini satu peringatan. Bahasa Arab dipanggil tanbih. Tanbih ini satu peringatan. Satu peringatan wa tahzir. Tahzir ini satu amaran. Tahzir satu amaran. Wa tarhib ini satu celaan. Amaran juga lah, celaan. Celaan apa? Celaan tentang siapa yang meninggalkan sembahyang ataupun melalaikan sembahyangnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini suratul Ma'un. Adalah suratul Ma'un. Artinya, maka bermula kebinasaan dan siksa neraka bagi mereka sekalian orang yang sembahyang. Jadi Allah kata celakalah bagi orang yang sembahyang. Orang yang sembahyang macam mana? Bermula mereka yang sembahyang itu
yaitu yang lalai mereka itu daripada sembahyang mereka itu. Jadi dalam sembahyang dia lalai lagi. Dalam sembahyang masih ingat macam-macam perkara lagi. Masih ada tersangkut paut lagi dengan dunia luar lagi. Jadi sembahyang yang macam gini, sembahyang yang bermasalah. Yang perlu diperbaiki lagi. Sembahyang kita nak hadirkan sembahyang ini bukan senang. Sebab tu untuk menghadirkan sembahyang ni, perkara sebelum sembahyang tu kita perlu usahakan. Sebab tu kalau tengok pada kisah sahabat, kehidupan para sahabat, sebelum mereka menunaikan sembahyang, apa yang mereka telah buat? Mereka buat dakwah dulu. Mereka dakwah di antara satu sama lain. Sebab apa? Nak hadirkan hati itu dalam sembahyang. Tapi apabila Nabi sabdakan sesuatu tentang mereka, maka mereka akan beri tumpuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apakah baginda sallallahu alaihi wasallam nak sampaikan. Jadi orang yang semayang juga termasuk juga orang yang dijauhkan, orang yang celaka juga. Ada orang yang celaka yang kena siksa juga. Habis yang orang yang jadi macam mana? Iaitu orang yang lalai dalam solahnya sehingga dia terlupa. Dia tak ingat bahawa dia tu sedang semayang. Ada juga yang menafsirkan lupa rakaat dalam semayang. Ada juga yang menafsirkan juga lalai semayang tu sehingga dia lalai dengan masa sehingga dia meninggalkan perintah Allah. Ada yang tafsir begitu. Ada yang menafsirkan bahawa dalam semayang tu dia lalai. Mana semayangnya dia tak hadir dalam semayang. Dalam hatinya penuh dengan kehidupan di luar semayang. Semayang yang macam gini pun akan dicampakkan besok di akhirat, dibalikkan balik kepadanya balik. Sebab tu kita kena jaga. Sebab tu Allah Ta'ala bagi kejayaan. Allah kata qad aflahal mu'minun. Maka berjayalah bagi orang mukmin, orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu mereka yang khusyuk. Khusyuk tu yang kita nak tahu tu. Apa yang mana khusyuk? Khusyuk ni macam duduk dalam sembahyang tu dengar bunyi ayat terjun ke apa? Bukan. Khusyuk ni maknanya hati tu terpaut pada Allah, seolah-olah dia merasakan sifat ihsan tu datang pada dia. Tu dia kata sifat ihsan. Apa sifat ihsan? Apa itu ihsan? Iaitu anta'budullah ka'annaka tarahu, iaitu seperti mana kamu ni beribadat sembah di hadapan Allah seolah-olah kamu melihat akan Tuhan kamu. Fa in lam takun tarahu wa innahu yaraka, sekiranya kamu tidak dapat melihatnya, maka kamu yakinlah dengan sesungguhnya, dengan pasti, dengan yakin 100% bahawa Allah Ta'ala sedang sangat melihat kamu. Ini kita kena rasakan. Apabila semayang kita tak ada ihsan, sebenarnya tak adalah semayang. Kalau kita semayang, dalam semayang pun tak ada ihsan, tak ada sifat ihsan pun dalam semayang, sebenarnya taklah semayang lagi. Sebab tu ada satu kali Hazrat Rafi', Hazrat Khalid bin Rafi', maka dia telah semayang. Dia telah semayang, Nabi kata irji' fa illam tusalli, kembali balik semula semayang, sesungguhnya kamu tak semayang lagi. Sehingga 3 kali Nabi SAW cakap dengan dia, kamu balik semula semayang. Sehingga dia pun pening, ya Rasulullah, aku dah semayang lagi, aku tak tahu lagi yang kau mengatakan aku tak semayang lagi. Maka pada ketika itu barulah Nabi ajarkan dia tentang hukum semayang, tentang zahirnya semayang, tentang batinnya semayang. Sebab kita ada rukun zahir, ada rukun batin semayang ni. Kalau rukun zahir saja tu sekadar terlepas daripada fardu ain, tapi nak penerimaan amal tu berdasarkan dengan apa juga keikhlasan yang kita buat pada amal sebelum tu, di dalam amal tersebut. Sebab tu Allah Ta'ala bagi tahu, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin, dan tidaklah kamu diperintahkan untuk mengamalkan agama dengan ikhlas. Buat agama ni memang semata-mata kerana Allah SWT. Selagi tak datang perkara itu,
kita kena usahakan. Sampai bila? Sampai dapat lah. Kalau sampai mati lah kita kena usahakan. Biar kita usaha, tak dapat, tapi dalam usaha, insya-Allah Allah pandang kita. Yang beri khusyuk dalam solat, siapa? Allah. Kadang-kadang Allah beri ujian, dia tak dapat khusyuk, tapi Allah nak tengok sebenarnya apa usaha dia untuk dia dapat khusyuk. Kadang-kadang begitu. Semua hidup dia sebenarnya tak khusyuk. Kan? Daripada awal dia sebenarnya sampai sekarang, sampai mati tak khusyuk dia. Kan? Tapi sebenarnya kadang-kadang Allah tengok usaha dia. Apakah jalan usaha dia untuk dia dapatkan khusyuk? Besok usaha dia tu juga akan ditanya. Kan? Kemungkinan Allah Ta'ala suka tengok usaha dia tadi, kan? Maka Allah Ta'ala terima dia punya semayang. Yang penting ada usaha. Ini dia dah tak khusyuk, lepas tu tak nak usaha. Ini yang salah. Apabila tak nak usaha, ini yang salah. Jadi sebab tu, apa jua perkara kita kena usahakan. Kan? Apabila kita usaha, insya-Allah akan dapat. Sebab tu Nabi kata man jadda wajada. Barang siapa yang berusaha, kan, maka dia akan dapat apa yang dia usahakan. Sebab tu pentinglah kita usaha. Apa-apa pun jangan kita yakin pula dengan usaha. Sambil kita usaha tu, sambil kita berserah kepada Allah. Tu yang penting. Kita serahkan usaha kita tadi tu, serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang buat keputusan. Allah terima tak terima usaha kita. Kemudian dia kata apa lagi? Dan lagi firman Allah Subhanahu Wa Taala. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Artinya maka tinggallah فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ, maka tinggallah kemudian daripada mereka itu, oleh ketinggalan daripada anak cucu mereka, daripada anak cucu mereka akan barang yang diperkenankan oleh nafsu mereka itu, maka lagi akan jatuh sekalian mereka itu di dalam lubuk neraka. Jadi ayat ini menceritakan tentang orang yang mengikut hawa nafsu. Ikut hawa nafsu, malas nak semayang, kan? Time rajin semayang, time tak rajin tak semayang. Ini nafsu. Ini semayang ikut nafsu. Time dia rajin dia semayang, time tak rajin dia tak semayang. Ini pun semayang kira nafsu. Dia mendahulukan nafsu dia. Dia mendahulukan kepentingan kehendak diri dia tu. Jadi semayang yang macam gini, semayang yang mengikut hawa nafsu dan menyebabkan dengan amalan tersebut maka terjatuhnya dia di dalam lubuk neraka. Apa lubuk neraka ni? Iaitu tempat senang nak masuk neraka. Jalan neraka tu banyak. Orang kata lubuk ikan, kan? Lubuk ikan, lubuk ni kan. Lubuk ikan. Maknanya ikan tu banyak. Lubuk neraka ni jalan mudah untuk masuk neraka. Nak beritahu apa? Siapa yang ikut hawa nafsu dia tu, mudah untuk dia masuk ke dalam jurang neraka. Sangat mudah. Apabila seorang itu mengikut hawa nafsu, sangat mudah untuk masuk neraka. Jadi untuk atas perkara itu kita kena cari jalan. Jalan agama tidak ada jalan senang. Jalan agama tidak ada jalan senang. Jalan agama ni semua jalan yang mujahadah. Bukan jalan agama sajalah. Jalan dunia pun mujahadah. Nak makan pun kita mujahadah. Nak makan nasi, mana boleh turun makan nasi? Masak dulu, basuh dulu beras. Nak makan ni, basuh beras dulu, basuh beras. Tak boleh makan lagi, dah basuh beras. Ingat boleh makan, dah basuh beras. Kono tenggek pula. Dah tenggek kan beras tu, nak tunggu pula lagi. Masa lagi tunggu. Dah tunggu, nasi dah masak, tak boleh nak makan lagi. Tak ada pula lauk. Nak kono cari pula lauk. Dengan makanan je kita susah payah. Walaupun nak dapatkan ikan masin sekalipun, ikan bilis tumbuk dengan bawang sekalipun, itu pun mujahadah. Sebab tak bagi tahu di dalam semua perkara dunia ni semuanya kena ada usaha dan ilmu. Sebab tu Nabi kata, sekiranya kamu nak dapatkan akhirat dengan ilmu, kamu nak dapatkan dunia dengan ilmu, dan kamu nak dapatkan dunia dan akhirat pun dengan
ilmu. Ilmu, dan Nabi kata al-ilmu bita'allum wal ilmu bita'allum. Ilmu tu kena tuntut, dan sifat sempan santun itu perlu juga dituntut. Mana kena usaha juga. Apa juga perkara di dalam dunia ni Allah Ta'ala telah jadikan asbab untuk kita usaha atas perkara tersebut. Dengan usaha itulah Allah Ta'ala menciptakan syurga dan neraka. Itu hikmah dia. Hikmah Allah Ta'ala jadikan usaha ni, Allah nak telik siapakah di antara seorang itu, sama ada di ahli syurga atau ahli neraka, di atas apa yang diusahakan. Sebab Allah kata juga, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kan, walaupun barang siapa yang usaha di atas sekecil-kecil kebaikan pun, pasti dan pasti dia akan melihatnya besok di akhirat kelak. Dan barang siapa yang usahakan atas kejahatan, walaupun sekecil-kecil zarah kejahatan pun, dia pasti akan melihatnya besok di akhirat. Sebab tu Allah ukur kita, Allah telik kita dengan usaha kita. Sejauh mana usaha kita untuk dekatkan diri kita kepada Allah SWT. Sebab tu ukuran seseorang tu di atas apa yang diusahakan. Apa yang diusahakan, itulah dia akan dapat besok di akhirat. Allah timbang dengan usaha dia. Kan? Kadang-kadang tak semestinya, kadang-kadang tengok orang yang buat kesalahan tu dia ahli neraka. Sebab tu kita tak boleh hukum seseorang yang buat salah, oh dia ahli neraka. Tak boleh. Yang layak menghukum seseorang itu hanya Allah. Kita tak tahu orang yang siang-siang hari dia buat salah, malam-malam dia bertaubat, taubat dia diterima pada Allah. Apa hak kita? Sebab tu bukan hak kita nak menghukumkan seseorang itu ahli syurga atau ahli neraka. Bukan hak kita. Cuma kita ni sebagai husnuzan, bersangka baik kepada seseorang itu, dia lebih baik daripada kita, dia ahli syurga. Kita sangka baik. Sangka baik tak berat, doa. Bukan cakap oh dia ni ahli neraka. Kenapa? Oh dia tak buat ni. Tak boleh. Itu tak boleh. Kerja hukum syurga neraka bukan hak kita, tapi hak Allah. Kita tak tahu sebenarnya apa yang Allah nak kat dia. Rupanya Allah nak tengok dia menangis di malam hari. Dengan sebab dia buat kesalahan tersebut, malam hari dia menangis. Siapa tahu? Allah terima dia menangis. Sebab tu hidup kita sentiasa husnuzan. Dia masalah hidup kita ni penuh dengan syu'uzan. Itu yang masalah. Tengok orang dia something wrong. Tengok orang dia something wrong. Padahal diri sendiri tu yang something wrong. Apabila seorang tengok seorang saudara si Islam dia tu something wrong, sebenarnya bukan saudara si Islam tu something wrong, dia sendiri yang something wrong. Dia sendiri yang ada masalah. Kan? Sebab apabila orang yang beriman ni, Allah Ta'ala jelas kata kan, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'aluhumur rahman wudda. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh itu akan kami jadikan dalam diri dia sifat kasih sayang. Dia tak pilih bulu. Dia tengok manusia suka. Tak kira kulit hitam, kulit putih. Kan? Dia orang Melayu ke orang mana tu, tak kisah. Lagi-lagi orang yang beriman lagi dia kasih. Tapi hari ni kita sayang tengok pangkat. Dia ni cikgu. Hormat ni. Yang dia ni. Memang kita kena hormat mengikut pangkat. Satu hal lagi keadaan, kita kena berkasih sebab nilai iman yang ada dalam diri dia tu. Sebab tu Nabi SAW, bagaimana sifat Nabi memuliakan sahabat-sahabat yang lain, sehingga sahabat-sahabat lain tu dia merasakan diri dia lebih mulia daripada Sayyidina Abu Bakar, seorang sahabat kan. Siapa nama dia? Saya pernah lupa nama dia. Nabi telah layan dia dengan special. Nabi layan dia special sehingga dia terasa diri dia tu lebih mulia daripada Abu Bakar, sehingga dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku dengan Abu Bakar siapa mulia?" Sampai begitu sekali tanya. Maka Nabi kata Abu Bakar lagi mulia. Nampak, nak bagi tahu tu sifat Nabi tu muliakan orang tu sehingga orang tersebut merasa dirinya mulia. Ni keseronokan sehingga datang sifat kasih sayang. Inilah yang kita kena wujudkan. Kita tidak sikit-sikit nak cela. Kumpul je, mulalah nak buat cerita bubuh Ajinomoto semua. Itu yang masalah. Cerita nak bubuh Ajinomoto, tak ada Ajinomoto tak sedap.
Itu dah sebab apa? Dah jadi rutin. Hari-hari dah rutin, tak makan ajinomoto tak boleh. Mesti nak bubuk ajinomoto. Kalau tidak tak ada motor. Mesti kena bubuk. Itu masalah. Itu kadang-kadang roh kita masalah di atas perkara-perkara tersebut. Roh kita ni bermasalah apabila kita beribadah kepada Allah, roh kita ni bermasalah dengan sebab amalan-amalan ajinomoto tadi. Ini yang kita tak perasan tu. Sebab tu percakapan tu kita jaga. Sebab tu Nabi kata, man ka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari kiamat, hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik. Jadi kita ucapkan perkataan yang baik. Apa perkataan yang baik? Allah Ta'ala jelas dalam Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah. Maknanya perkataan yang paling baik sekali, ajak orang dekat dengan Allah. Ajak orang pergi masjid, ajak orang bersedekah, ajak orang mengaji kuliah, ajak orang bantu di antara. Ini nama dia perkataan yang paling baik. Ini kita buat, insya-Allah dia sangat bagi kesan dengan roh kita. Amalan agama ni roh. Dia berkaitan dengan roh, bukan jasad saja. Roh yang menterjemahkan jasad. Jasad ni baik ke tak baik ke, berpunca daripada roh yang baik. Jasad yang baik berpunca daripada roh yang baik. Jasad yang tak baik berpunca daripada roh yang tidak baik. Sebab yang akan merasa kesakitan bukan jasad ni. Bukan jasad ni yang merasa kesakitan. Yang merasakan kesakitan ialah roh. Cuba kita tengok orang yang mati tu. Apabila roh dia keluar daripada badan dia, tampar tu, dia balas balik tak? Tak balas balik tu. Tampar, kalau balas balik kita lari cabut. Cuba cubit puha dia, apa pipi dia, tak ada. Dia tak boleh buat apa-apa. Cuba dia hidup. Kau tampar dia, cuba tampar dia. Tengok apa dia buat. Tak konon pukul 5 balik. Sebab apa? Yang sakit tu adalah roh dia. Kita nak kena faham kan? Sebab tu kita kena usahakan atas roh kita. Makanan roh kita ni apa ni? Zikrullah. Ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia. Ini tasawuf. Itu nama tasawuf tu. Kita memperbaiki roh kita. Supaya roh kita ni menterjemahkan akhlak yang baik. Akhlak ni roh. Akhlak ni roh. Sebab tu Nabi suruh kita doa, Allahumma hadini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa an, wasrif anni sayyaha, la yasrifu anni sayyaha illa an. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk kepada akhlak yang baik. Tidak ada siapa yang boleh memberi akhlak yang baik melainkan kau. Itu kita nafikan usaha kita. Mula kita usaha tadi nak buat akhlak baik, dan kita nafikan balik atas usaha kita. La yasrifu anni sayyaha illa an. Dan tidak siapa yang boleh mendegahkan aku daripada berbuat jahat melainkan engkau. Nampak? Kita nafikan usaha kita balik. Sebab tu dalam setiap perkara ada nafi dan isbat. Walaupun kita buat satu perkara yang baik, kita nafikan perkara yang kita buat baik tadi tu, isbatkan Allah Ta'ala yang kurniakan taufik pada aku untuk aku buat baik, supaya hilang apa? Hilang sifat ujub, takabur dan sebagainya. Sebab tu kalimah-kalimah tauhid ni kita kena faham. Kita nak nafikan supaya apa? Biar datang sifat kehambaan tu pada kita. Itu tujuannya. Sebab kita ni diutuskan kat atas dunia ni untuk menjadi hamba. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan dan manusia itu, iaitu hikmah dia supaya dia menjadi hamba kepada Allah, sembah kepada Allah, mengabdikan diri pada Allah. Ini sebenarnya maksud kita. Tak ada maksud lain. Makan minum ni keperluan, rumah tangga, isteri, anak, penak ni semua keperluan ni. Maksud asal kita nak abdikan diri kita kepada Allah. Ini maksud yang utama. Tak ada jalan apa pergi kerja apa semua. Sebab tu siapa yang kerja semata-mata untuk dapatkan harta je, itu satu kesalahan. Seperti mana yang diberitahu oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Seorang tu apabila dia usahakan atas dunia hanya untuk dunia semata-mata, sebenarnya itu usaha yang salah. Tapi kalau dia usaha ke atas dunia tu untuk akhiratnya sekali, untuk usaha dunia di samping tu untuk akhirat, maka itu dibenarkan dalam syariat. Itu yang disuruh, itu yang dipuji. Tapi kalau semata-mata untuk nafsu kita, tak boleh. Sama juga makan. Kenyang tak salah. Yang salah tu apa?
ikut nafsu kenyang semata-mata, nak makan tu nak dapat semata-mata kenyang. Melampaui tu yang salah. Sebab tu apa-apa juga perkara kita kena tahu di manakah batasannya. Jadi kita kena tahu. Tu dia. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Sayyidina Bilal radhiyallahu an, ya Bilal, aqimis salata wa arihna biha, man hafaza 'alaiha kanas lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamati, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam takul lahu nuran wala burhanan wala najatan, wa kana yaumal qiyamati ma'a fir'auna wa hamana wa qaruna wa ubay bil khalaf, rawahu Muslim wa Ahmad. Rawahul Imam Ahmad. Rawah Imam Ahmad. Artinya, hai Bilal, diri olehmu, artinya pelihara olehmu akan sembahyang, dan senang olehmu, arihna, senang olehmu akan hati kita dengan memelihara akan dia akan sembahyang itu. Barang siapa memelihara ia sembahyang atasnya, nescaya adalah ia baginya nur, iaitu cahaya iman, dan tanda kelepasan dan lepas dan sentosa daripada murka Allah Subhanahu wa taala dan azabnya pada hari kiamat. Dan barang siapa tiada memelihara atasnya atas sembahyang itu, nescaya tiada seorang yang meninggalkan atas sembahyang itu baginya nur, yakni cahaya, dan tiada kelepasan tiada kelepasan dan tiada ia jadi sentosa, dan adalah ia pada hari kiamat serta Fir'aun dan Haman dan Qarun dan Abi anak Khalaf. Ini hadis Ubay anak Khalaf, anak Ubay bin Khalaf, anak Ubay bin Khalaf. Dan hadis ini meriwayatkan akan dia oleh Imam Ahmad. Jadi hadis ini menunjukkan bagi kepentingan seseorang itu untuk menjaga perintah sembahyang. Perintah sembahyang. Jadi kena jaga perintah sembahyang. Siapa jaga perintah sembahyang, maka sembahyang ni akan menjadi nur. Sebab agama ni cahaya. Ad-dinu nur. Agama tu cahaya. Sejauh mana kita amalkan agama, sejauh itulah cahaya amal-amal tersebut meresap di anggota kita, meresap di roh kita. Sebenarnya roh kita akan bercahaya. Jadi apa setiap amalan kita, zikir ada cahaya dia, sembahyang ada cahaya dia, sedekah ada cahaya dia, haji ada cahaya, umrah ada cahaya. Cahaya-cahaya ni, agama ni cahaya. Sebab tu agama ni cahaya. Dengan cahaya itulah kita berjalan. Sebab apa agama ni cahaya? Dengan cahaya itulah kita berjalan. Contoh sekarang ni, kita nak baca kitab ni. Kita nak baca kitab pertama sekali kena ada apa? Ada cahaya. Ada cahaya. Tak ada cahaya boleh baca kitab ni. Cuba tutup lampu sekarang. Seorang pun tak boleh baca kitab. Cahaya. Jadi nak bagi tahu di sini, cahaya ini adalah satu petunjuk. Cahaya itu satu dalil, satu jalan menuju. Jadi sembahyang itu diumpamakan cahaya itu, iaitu sembahyang itu ialah satu jalan menuju kepada siapa? Menuju kepada Tuhan, menuju kepada Allah SWT. Dan amalan-amalan yang lain juga salah satu jalan yang menyenangkan seseorang itu untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam majlis ilmu ni juga adalah cahaya. Sebab dia adalah jalan menuju. Dalam hadis Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah SWT akan mempermudahkan jalannya untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Nak bagi tahu, kalau jalan tak ada cahaya, macam mana nampak? Mesti kena ada cahaya. Orang buta pun, walau dia buta, dia ada cahaya juga. Takkan dia tak boleh kona.
Cuba bagi dia duit RM10 ke RM100, boleh konang, padahal tak pernah nampak pun. Padahal tak pernah nampak pun, bagi duit dia konang. Rabuk, RM1 ni. Wah, ini orang ni RM1. Kan, cuba bagi RM100. Nanti cium ya. Oh, ni RM100. Kenal macam mana dia boleh kenal tu? Dengan cahaya sebenarnya. Perantaran cahaya yang Allah telah buka pada mata hatinya. Mata hatinya. Tengok orang buta boleh jalan mana-mana, seluruh dunia boleh pusing juga. Lagi-lagi kalau kita tengok orang yang biasa buta, saya pernah ikut pak saudara saya meniaga pasar malam. Orang buta tu sentiasa kita jumpa je. Pasar malam ni dia tahu. Macam mana dia tahu? Pasar malam ni dia tahu, pasar malam dekat Tengku Abdul Rahman dia tahu, dekat Bukit Buntung dia tahu, dekat sini tahu dia. Pada tempat yang beza. Jadi siapa yang menunjuk jalan dia? Siapa yang bagi cahaya kepada dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu juga agama ini adalah cahaya. Jadi siapa yang buat amal ni, Allah Taala akan mudahkan jalan dia untuk menuju kepada redha Allah. Cahaya dimaksudkan cahaya untuk menuju ke akhirat. Tapi siapa yang tak menjaga semayang, maka tidak adalah cahaya baginya, maka tersesatlah ia di dalam dunia ni, dan senanglah mudah bagi dia untuk masuk ke dalam jurang neraka. Dan telah berkata Syekh Ahmadi Hijazi, dan ditentu akan ini yang empat dengan menyebut apa yang empat tu, iaitu Qarun, mana disebut tadi? Qarun, Fir'aun, Aman, Ubay bin Khalaf, empat orang ni Syekh Ahmad ni mengatakan ditentukan akan ini yang empat dengan sebutan kerana adalah sekalian mereka itu beberapa kepala daripada segala kafir. Orang yang engkar sangat kepada Allah, kepala. Orang yang betul-betul Allah sebut dalam Quran. Semua nama-nama yang disebut ni ada disebut dalam hadis dan Quran. Ada, ini adalah musuh-musuh ketat Islam. Ini orang yang betul-betul tak nak beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dikatakan ini Imam Ahmad mengatakan ini empat kepala ni adalah kepala bagi segala kafir. Maka barang siapa meninggalkan akan sembahyang kerana berjual beli, maka adalah ia serta Ubay bin Khalaf. Siapa tinggalkan sembahyang dengan sebab perniagaan dia berniaga, dia tinggalkan sembahyang dengan sebab dia berniaga, kan? Jadi dia ni akan dibangkitkan seperti dengan Ubay bin Khalaf. Siapa besok di akhirat dibangkitkan bersama Ubay bin Khalaf, mesti orang ni ada persamaan dengan Ubay bin Khalaf perangai. Sebab Ubay bin Khalaf ni perniagaan. Siapa yang lalai semayangnya sehingga dia tinggal semayangnya kerana perniagaannya, maka dia akan dibangkitkan dengan Ubay bin Khalaf. Dan jika meninggalkan ia seorang itu kerana ia seorang yang meninggalkan semayang itu kerana kerajaannya, maka ia serta Fir'aun. Siapa yang sebab kerajaan dia sibuk nak jaga, sebab tu kena jaga-jaga. Siapa yang jadi ketua-ketua kampung, yang jadi ketua-ketua tempat-tempat, ketua lah, yang berkaitan dengan masyarakatan ni, dia ketua. Jaga-jaga, janganlah sampai dia lalai dengan perkara tersebut sehingga dia meninggalkan sembahyang, maka dia besok akan dibangkitkan bersama-sama dengan Fir'aun. Sebenarnya Fir'aun ini orang yang mengaku diri dia tu Tuhan, dia tak nak sembah Allah, dia disibukkan dengan kerajaan dia. Allah Ta'ala beri kelebihan pada Fir'aun, tak pernah dia rasa sakit, melainkan sekali dia sakit perut. Selama 40 tahun dia tak pernah sakit apa-apa pun, sehingga dia merasakan diri dia tak rasa sakit. Tu dia rasa diri Tuhan. Sampai musibah-musibah datang kat dia, katak datang, belalang datang, tak sedar lagi. Mula dia minta Nabi Musa, dia dah sedar dah mula tu. Katak datang tengah-tengah tidur, katak bersepah dekat tempat dia tidur dia. Menganjat dah dia. Maka dia pun pening, dia kena serangan katak. Dia tak boleh buat apa-apa. Dalam mengaku rendah juga jumpa Nabi Musa AS. Wahai Musa, kau minta doakan supaya hilangkan katak ni. Dia pun doa. Nabi Musa doa, hilang katak tu.
Dah hilang katak tu besok dia bangga. Aku tengok aku telah hilangkan katak. Tengok. Ha. Dia punya dongeng begar dia tu dah tahu bukan begar, madar dia tu. Kan? Datang pula belalang. Belalang datang serang dia. Sama juga. Akhir sekali selenda. Jumpa juga Nabi Musa. Wahai Musa, kau minta dengan Tuhan kau untuk hilangkan belalang. Nabi Musa doa. Nabi Musa doa hilang belalang. Besok kamu bagi belalang. Tengok sekarang aku dah hilangkan belalang. Ini pengai Firaun. Firaun sakit hati ya. Sakit hati tengok Dongar pun dah sakit. Sakit hati dah. Kan? Itulah Firaun. Sebab tu dikatakan ulama mengatakan Firaun ini telah diberi peluang sebanyak 9 kali. Nah bagi tahu Allah Taala punya kasihnya pada makhluknya. Allah kasih pada makhluknya. Firaun tu 9 kali Allah bagi peluang untuk taubat. Tapi malaikat Jibril yang alas sekali ada kisah kan. Yang mana Firaun ditenggelamkan dalam lautan kan. Masa tu dia dah mengaku dah bahawa Tuhan dah. Maka malaikat Jibril geram. Tak nak kasih dia ucap Allah, sumbatkan mulut dengan pasir. Kalau dia sebut dapat dia sebut Allah, maka Allah ampunkan segala dosa dia. Itu kelebihan orang kafir tu. Orang kafir ni kalau hujung kalam dia tak lihat dia mengucap pula la ilaha illallah, ada jaminan daripada Allah. Kita ni belum tentu lagi. Itu nak bagi tahu tu. Itu powernya kalimah la ilaha illallah. Tu kelebihan daripada kalimah thayyibah. Kan tu sehingga Nabi apa minta kan. Nabi Musa alaihissalam kan minta kan. Tak ada kalimah lain. Kan tak ada kalimah lain. Ini kalimah ni kau dah bagi kepada ni. Kalau tak ada kalimah lain ni. Maka barulah dalam hadis tersebut kata kalau nak dihimpunkan segala dunia ni diletakkan di neraca sebelah kanan dan diambil kalimah thayyibah ni diletakkan sebelah dacing, maka akan beratlah dacing yang ada kalimah la ilaha illallah. Mana besarnya kalimah la ilaha illallah. Sebab tu setengah ahli-ahli tarekat dia mengutamakan zikir la ilaha illallah kerana keutamaan dia. Dan banyak dalam hadis yang sahih tentang kelebihan kalimah la ilaha illallah. Itu dia. Dan jika meninggalkan akan sembahyang itu kerana hartanya, maka ia serta Qarun. Siapa sibuk dengan harta, sibuk kira harta dia, sibuk dengan harta dia, kalau dia mati dengan sebab dia tinggalkan sembahyang itu dengan sebab harta dia tadi, maka dia akan dibangkitkan bersama dengan Qarun. Dan jika meninggal ia akan dia kerana mulianya, maka ia serta dengan Haman. Haman ni apa? Menteri bagi Qarun. Menteri, salah satu daripada menteri Qarun. Tak tahu Perdana Menteri ke dia menteri lah. Tapi dah sebut, yang pentingnya dalam Quran Allah sebut nama dia tu. Janganlah seorang ada nama Haman. Jangan bubuh nama anak Haman lah. Nak letak besok ada nama Haman. Jangan pula. Nama-nama yang Allah Ta'ala dah benci dalam Quran tu, janganlah kita bubuhnya. Ada kira orang kanan, ada yang kata menteri, ada yang kata macam-macam lah. Ada tak kisahlah mana orang kanan lah tu. Orang kuat lah menteri kan, orang kuat Perdana Menteri. Kan? Perdana Menteri pula orang kuat raja. Macam itulah. Dia jadi orang kuat dia. Menteri ni kira orang kuat dia. Ahmad. Orang kuat dia. Banyak yang menceritakan tentang kisah Haman ni. Kalau tengok dalam tu ada yang dalam kisah tulisan daripada Perancis kan, ada lain pula disebut pasal Haman tu. Jadi tapi apapun kita yakin sebab Allah dah sebut nama Haman di dalam Quran, janganlah kita ikut. Itu jelas. Jadi siapa yang disebutkan dengan kemuliaannya, maka dia akan bersama dengan Haman. Dan telah berkata seorang laki-laki yang pada masa dahulu, pada dahulu kala, bagi iblis, aku berkenan bahawa ada aku seumpama engkau. Maka berkata iblis baginya, tinggal olehmu akan sembahyang, dan jangan engkau bersembah melainkan di apa tu? Disita. Dusta. Melainkan dusta. Bohong. Jadi dia kata apa?
seorang zaman dahulu, mungkin pada zaman-zaman pada apa tabi'in dan sebagainya, dia boleh bercakap dengan iblis. Dia nak tanya iblis, macam mana aku nak jadi macam kau ni? Iblis kata senang je. Kau tinggalkan sembahyang. Siapa nak jadi iblis senang. Tinggalkan sembahyang, adalah lirik-lirik macam iblis. Sebab tak nak sembah Allah. Sebab apa dia cakap begitu? Sebab ketika Nabi Allah SWT memerintahkan iblis laknatullah untuk menyembah malaikat, untuk sujud kepada Adam, tapi iblis enggan. Padahal sujud itu bukan kerana Adam tu, sujud itu kerana perintah Allah, tapi dia tak nak sujud. Jadi siapa yang nak jadi macam iblis, jadi dia tinggalkan sujud kepada Allah. Samalah dengan iblis, dia tak nak menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tersebut pada hadis, berkata malaikat bagi orang yang meninggalkan sembahyang subuh, ya fajir, iaitu yang berdosa. Artinya orang yang berbuat zalim. Artinya hai orang yang buat zalim. Fajirnya orang yang buat dosa. Fajir ini juga dimasukkan dengan dosa. Orang yang suka buat dosa. Samalah zalim ni buat dosa lah. Apa makna zalim? Memerintah sesuatu barang yang bukan hak milik dia. Mana dosa lah. Dan berkata bagi orang yang meninggalkan sembahyang zuhur, ya khasir, iaitu hai orang yang rugi. Dan berkata ia bagi orang yang meninggalkan sembahyang asar, ya asi, artinya hai orang yang derhaka ataupun orang yang membuat maksiat. Dan berkata ia bagi orang yang meninggalkan sembahyang maghrib, ya kafir, artinya hai kafir, orang yang ingkar kepada Allah. Dan berkata ia bagi orang yang meninggalkan sembahyang isya, ya mudhi'ul da'i'ukallah, artinya hai orang yang mensia-siakan sembahyang, telah mensia-siakan akan dikau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dihikayatkan orang akan bahawasanya Nabi Isa alaihissalam telah lalu ia di satu kampung yang banyak air sungai yang ada pada itu kampung dan pohon kayu pada itu kampung pun banyak juga. Maka memuliakan akan Nabi Isa oleh ahli itu kampung. Mana orang kampung tu muliakan Nabi Isa alaihissalam. Maka tercengang Nabi Isa alaihissalam daripada eloknya taat mereka itu akan dia. Kemudian lalu pula dia pada itu kampung, kemudian daripada 3 tahun. Mula Nabi Nabi Isa lalu, awal-awalnya tengok kampung tu aman, cantik, orangnya semua baik-baik. Puji dia, hormat Nabi Isa AS. Selepas 3 tahun, Nabi Isa pun lalu di situ lagi. Maka melihat ia akan kering segala pohon kayu. Matilah pokok kayunya. Dan air sungai pun jadi kering. Dan tercengang Nabi Isa alaihissalam daripada demikian kering itu. Maka mewahyu Allah Ta'ala kepadanya, sesungguhnya telah lalu pada ini kampung oleh seorang laki-laki yang meninggalkan ia akan sembahyang, maka membasuh ia akan mukanya pada itu sungai, maka jadi kering ini sungai itu. Maka jadi kering ini sungai itu dan pohon kayu yang pada kampung itu, maka jadi binasalah itu kampung dengan sebab yang demikian itu. Pasal orang tak semayang, dia ambil air dekat air sungai, nak berkata tu hilang keberkahan air tu. Siapa yang tak semayang ni, dia menjadi sebab. Sebab tu dalam keluarga kita kena jaga-jaga. Siapa yang tak jaga semayang, kalau kita tak sungguh dia tu, dia menjadi sebab bencana dalam ahli keluarga kita. Elok-elok rezeki kita murah, dek sebab dia ada kat rumah kita, tersekatnya rezeki tu, keberkahan tu tersekat. Seperti mana orang yang tak sembahyang ni, dia ambil air tu nak basuh muka dia, nak gunakan air di sungai tersebut, dengan sebab dia guna tadi kering air sungai tersebut. Hai Isa, terkala adalah tinggal sembahyang itu sebab bagi rubah agama, nescaya adalah ia pula jadi sebab bagi rubah dunia pula. Sebab tak sembahyang, roboh. Rubah boleh, roboh boleh. Roboh lah. Mana roboh dunia ni?
binasanya dunia ni sebab dengan semayang. Sebab dalam hadis sebelum ni kita jumpa kan, as-salah al-iman. As-salah tu iman. Solat itu adalah iman. Apabila orang iman dah tak ada lagi kat dunia ni akan binasa. Puncanya porak-peranda dekat dunia ni semua berpunca daripada amalan-amalan orang beriman, orang yang meninggalkan semayang. Sebab tu dalam hadis sebelum ni kita pernah baca, Nabi mengumpamakan semayang ni seperti mana binaan kan. Nabi kata apa? As-salatu imaduddin. Kan? Solat itu ada tiang agama. Wa man aqama faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikannya semayang itu, dia telah mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkannya, dia telah meruntuh atau merobohkan agama. Agama dah dunia pun agama dah roboh kat dunia ni. Dunia pun akan ikut turut roboh juga, akan turut runtuh juga. Ini semua di atas sebab orang yang buat maksiat di atas muka bumi ni. Sebab tu penting kena jaga semayang. Dan telah menurunkan Allah Ta'ala dalam setengah daripada kitabnya demikian bunyinya, tariqus salata mal'unun wajaruhu an radhiya bihi mal'unun walaula anni hukama adli lakulta kullu man yakhruju min zuhurihi mal'unun ila yaumil qiyamah. Artinya bermula orang yang meninggalkan akan semayang, iaitu dilaknat. Apa laknat ni? Ditinggalkan, tidak pedulikan akan dia. Maksudnya Allah Ta'ala tak pandang dengan pandangan rahmat, Allah biarkan dia, dilaknatkan akan dia. Itu nama laknat. Artinya dijauhkan akan dia daripada rahmat Allah. Dan orang yang berjiran dengan dia, jika ia redha dengan dia, siapa yang ada jiran yang tak semayang, dia redha dengan jiran dia tak semayang tu, kena jaga tu. Dia redha dengan perbuatan jiran dia tak semayang tu, dia tak ada risau langsung, biarkan ada kubur masing-masing. Memang dia mana dia redha lah kubur masing-masing, jagalah besok kan. Mana dia redha atas dengan dia dengan perbuatan tinggalkan semayang itu, ia pun diamat akan dia, dilaknat, dilaknat akan dia. Dia pun sama juga, dia juga turut dilaknat oleh Allah. Mana dijauhkan rahmat akan dia juga. Dan jikalau tiada aku ini hakim yang adil, nescaya aku kata bermula tiap-tiap yang keluar daripada anak cucu dilaknat akan dia selama hingga hari kiamat. Jadi ini penting. Sebab tu kita kena ada kerisauan di atas jiran-jiran kita. Sebab tu kena buat ziarah. Sebab tu orang tak datang masjid, orang datang surau, kita pergi ziarah. Kita tanya dia sakit ke apa? Dia kebulung tak makan ke? Sebab kenapa dia tak boleh pergi? Sebab kita nak memastikan dia pergi semayang. Biar kita jaga tepi korang orang. Kata sibuk jaga tepi korang. Memang kena sibuk. Kita orang Islam memang kena jaga tepi kain orang. Peduli kalau orang kata kau jaga sibuk jaga kain. Memang kena jaga. Kalau kita tak jaga besok, di akhirat besok dia akan tarik kita. Dah elok sodak kita naik highway dah sampai dah. Dan nak bayar last toll lah. Nak bayar tol Ipoh dah. Nak masuk. Terus pergi utara kan. Tiba-tiba roblok tepi. Apa ke tepi bang. Patah balik. Tak boleh. Macam PKP kan. Patah balik. Dah nak sampai dah nampak kampung kat depan tu lah. Kena roblok SDJ kan. Patah balik bang. Dah menangis patah balik. Gayo lah tu. Gayo. Tu nak patah balik. Bayangkan lah. Itu dah sedap nak masuk surga dah ni. Oleh sebab kita biarkan jiran kita tadi, kita tak ambil pot kat dia, dia pun tak semayang, tak pun kita pun biarkan dia, besok dia buat roblok besok. Dia mogok depan pintu surga besok. Orang ni tak pernah ajak aku pun. Kan, dahi dia tak pernah berkerut pun tengok aku. Dia biarkan, aku tak semayang tak ada hal pun dia. Dia lepaskan tokak dia je. Besok akan penuh. Sebab tu kita kena ambil tanggungjawab. Kena buat ziarah. Itu penting amalan ziarah tu. Untuk kita kenal pasti siapakah dia. Kenapa dia tak datang masjid kalau dia sakit? Kena hak saudara si Islam kita adalah diziarah. Hari ni kita tak faham tu. Hari ni kita ingat ziarah ni pada hari raya je. Sebenarnya ziarah ni kena buat hari-hari. Sebab ada hak untuk dia. Hari ni start azam untuk ziarah. Buat macam orang tabligh tu. Dia buat ziarah rumah-rumah. Itu elok nak lepaskan daripada tuntutan hari kiamat besok. Nabi pun berbuat begitu. Nabi pergi rumah ke rumah, pintu ke pintu, supaya aku nak tunaikan hak saudara tadi.
Kalau tak tunaikan hak, besok dia akan tuntut hak besok di akhirat. Sebab tu kena jaga. Kalau kita biarkan, kita juga akan dilaknat besok di akhirat. Kadang-kadang kampung kita susah sebab dia lah. Kita biarkan dia pula. Kampung kita dah susah sebab dia. Kita biarkan dia juga. Takkanlah kita simpan musibah. Ajaklah dia buat kebaikan, barulah kampung kita jadi kampung baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barulah jadi bandar yang contoh, bandar yang terbaik. Tapi kalau kita biarkan dia, kalau turun musibah kita kena sekali tak? Oh no, itu yang kata kalau buat rumah dekat tepi laut kan, datang tsunami seorang je pasal datang tsunami tu pasal seorang yang buat maksiat. Tapi Allah datangkan tsunami itu pasal dia buat maksiat. Tsunami bukan datang rumah dia je, datang kecil itu hancurkan tak ada. Dia datang pukul ratus. Habis. Macam berlaku di Aceh tu kan. Tengok. Semua padahal di Aceh tu ramai orang soleh. Semua pada alim ulama. Awal-awal pengajian pesantren banyaknya di Aceh. Tapi semua Allah binasakan. Tak kira dia ahli pesantren ke, mantren ke, apa ke. Itu belakang cerita. Esok-esok bangkitlah dia mati. Besok di akhirat baru dia ada hari pengasingan. Tapi musibah tetap dah datang. Begitu kita juga. Kalau kampung kita ada orang buat maksiat, musibah datang pada kampung kita, kita tak dapat nak lari daripada musibah tersebut. Kalau kita mati esok, hari kita hidup, barulah diasingkan esok. Musibah tetap kena musibah. Jadi kalau kita nak hilangkan kampung kita daripada musibah, buat ziarah. Tengok siapa yang tak semayang, tak datang semayang. Kan tanya dia. Kan, apa khabar? Sihat tu? Tuan kenapa? Tanya dia. Dia saya tak semayang sini, saya semayang kat Masjid An-Nur. Tak apalah, bagus, pergilah kita. Tak ada, tak apa lah. Selesailah kita punya masalah. Mana kalau dia duduk rumah tak tahu semayang ke tidak? Ini kena usahakan. Sebab tu penting kena jaga tepi kain orang. Sikit lagi nak habiskan ni. Dan tersebut pada hadis bahawa Jibril dan Mikail alaihissalam berkata keduanya dalam berfirman Allah Ta'ala, man taraka salata fahuwa mal'unun fit Taurati wal Injili wal Zaburi wal Furqani. Artinya barang siapa meninggalkan akan semayang, maka ia dilaknat akan dia di dalam Taurat dan Injil dan Zabur. Semua kitab Allah belaka tu. Dan Furqan, yakni Quran. Dan tersebut dalam hadis pula, man taraka salata laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Artinya barang siapa meninggalkan ia akan sembahyang, nescaya bertemu ia pada Allah Ta'ala, pada hal bermulanya Allah Ta'ala itu sangat murka. Apabila disebut ghadban, segala himpun kemurkaan. Kalau ghadabun, sikit je murka ni. Kalau ghadban, mana segala himpunan kemurkaan Allah Ta'ala esok akan dicampakkan kepada dia. Orang yang meninggalkan sembahyang. Hadis ni bagi celaan betul-betul pada kita. Ghadban ni mana? Segala himpunan kemarahan tu Allah letak dekat orang yang meninggalkan sembahyang. Allahu akbar, nauzubillah min zalik. Artinya barang siapa meninggalkan ia akan sembahyang, saya bertemu ia kepada Allah padahal bermula Allah Ta'ala iaitu sangat murka atasnya. Dan memadailah dengan ayat dan ahadis ini pengingatan dan nasihat bagi orang yang takut akan Allah Ta'ala dan seksanya. Wallahu alam. Dan akan datang kita masuk faslun berkaitan dengan bab zakat akan datang. Akan datang kita masuk bab baru zakat. Ni bab semayang. Sebab semayang ni dia kepala kepada amal. Sebab tu dia bicarakan tentang semayang ni sebab dia berkaitan rapat dengan iman. Kalau semayang tak buat, ibadat lain buat, ibadat yang lain semua tak terima. Walaupun dah buat puasa, buat haji, buat umrah, semayang tak. Semua puasa haji tu jadi penek je. Semuanya tak diterima oleh Allah. Sebab tu kena selesaikan semayang. Sebab tu siapa yang pernah tinggalkan semayang, dia kena qada balik semayang tersebut. Tak boleh dia biarkan. Kalau dia biarkan, dia akan merosakkan amal yang lain. Buat pernah dia amalan yang lain dia buat, tapi tak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita kena usahakan juga untuk kalau sekiranya kalau kita ada tinggalkan solat-solat yang dahulu,
kita kena ganti, kena qada semula. Semoga-moga supaya apa nak qada tu? Supaya amal-amal yang kita buat selepas perkara tu diterima oleh Allah. Itu yang kita nak. Ni kita penat kita buat amal yang kemudian ni tengok-tengok ditolak-tolak dengan semayang kita tak ganti lagi. Lalas sekali kosong amal kita. Itu yang tak nak. Sebab tu kena ganti balik semayang. Mohonlah berdoa pada Allah SWT kurniakan taufik dan hidayah kita untuk memperbaiki segala amal agama kita. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Sama. Sedekah sama. Sedekah lagi. Kalau sedekah ada sedekah wajib. Sedekah tu zakat lah. Ataupun nazar. Nazar tu sedekah wajib. Ini maksudnya solat fardu. Yes. Lagi setinggi daripada sedekah. Solat ni dia kepala kepada badan. Nabi letakkan solat tu seumpama kepala kepada badan. Kalau tak ada kepala, macam mana nak jalan? Macam mana nak panggil seorang tu kalau tak ada kepala? Kalau tak ada tangan, boleh panggil. Oh, ini orang kodong. Kan? Tak ada kaki. Oh, orang tak ada kaki. Kalau tak ada kepala? Boleh nak panggil orang? Tak boleh nak panggil orang, panggil hantu dah lain nama. Jadi begitulah bagi seorang Islam tu, apabila dia meninggal dalam semayang, bagaimana nak panggil dia satu orang Islam sedangkan dia tak semayang. Itulah tazawuf bagi solat ni. Solat Nabi kata umpama kepala kepada badan. Dan hadis lagi pun Nabi mengatakan as-salah ra'sul ibadah. Solat itu kepala kepada ibadah. Maknanya dia sebagai kepala nak bawa gerabak-gerabak yang lain tu, nak bawa badan, nak bawa lain tu ikut kepala. Macam kita pergi kan, nak jalan, nak bawa gerabak dia nak pergi ke Batu Works ke, dia ikut kepala. Kalau kepala tu berhenti dekat botol, sampai botol lah dia. Kalau berhenti dekat perhentian, dia berhenti perhentian. Kalau sampai ke Batu Works, sampai ke Batu Works. Tapi kalau kepala rosak tengah-tengah jalan, rosak kepala. Macam dulu saya pernah naik kereta api kan, rosak kepala. Aku berhenti 2 jam dekat tengah-tengah hutan tu. Sebab apa? Nak tukar kepala, tak sampai ke destinasi. Dah tukar kepala tu dah diganti, baru dah repair, dah hapus semua, diganti balik, diumpamakan semayang, dah repair semua, dipasang balik kepala tu, baru boleh bawa balik gerabak sampai ke destinasi. Itu dah Nabi bagi contoh mudah. Kepala. Begitu juga amal ibadat yang lain. Apabila kita buat amal ibadat yang lain, solat kita tak kerjakan, bagaimana amalan ibadat yang lain nak sampai kepada Allah, sedangkan solat tu kepala kepada ibadat tersebut. Sebab tu penting untuk kita memperbaiki sembahyang kita. Sebab tu nak tengok orang beriman, tengoklah kepada sembahyangnya. Sejauh mana sembahyang dia betul, sejauh itulah amal dia betul dalam kehidupan. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا واهدنا جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا صراطا مستقيما صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين قبل الله منا ومنكم إنا ومنكم تقبل يا كريم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.